Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit update tentang isu Tuan Guru Rozaini itu yang mengeluarkan kata-kata yang kurang enak terhadap Dr. Yusof Al-Qaradawi. Bagi anda yang belum tahu bahawa Tuan Guru Rozaini itu telah pun mengeluarkan permohonan maaf kepada semua yang mana menyokong Dr. Yusof Al-Qaradawi dan juga yang tidak menyokong, yang mana menimbulkan isu ini dan menghentam Tuan Guru Rozaini. Jadi Tuan Guru Rozaini ini telah pun menerima nasihat-nasihat dan juga teguran-teguran daripada ramai orang tu, walaupun orang tu sengaja menimbulkan isu ini. Tuan Guru Rozaini telah pun membuat permohonan maaf kepada semua. Di sini kita dapat lihat bagaimana adab dan akhlak golongan ahli sunnah wal jamaah ni, yang mana apabila ditegur, kita akan menilai teguran tersebut dan memang apabila dilihat sebagai salah dan sebagai silap yang perlu permohonan maaf, maka golongan ahli sunnah wal jamaah akan membuat permohonan maaf itu. Bukan itu saja, asatizah dalam golongan ahli sunnah wal jamaah juga tidak akan mempertahankan jika berlakunya kesalahan. Malah asatizah atau syekh-syekh atau guru-guru di dalam golongan ahli sunnah wal jamaah ini akan menegur mereka yang melakukan kesalahan ini supaya mereka tersedar akan kesalahan yang dilakukan. Ini berbeza dengan setengah pihak yang mana walaupun mereka bersalah, golongan asatizah dan guru-guru di kalangan mereka bukan negur mereka untuk membuat permohonan maaf, malah mempertahankan kesalahan yang mereka lakukan itu. Inilah perbezaan antara kita, golongan ahli sunnah wal jamaah, dan juga golongan satu lagi yang mana mereka tidak mahu mengakui apakah aliran mereka. Tapi kita boleh lihat adab akhlak mereka, bukan sahaja penceramah mereka, bukan sahaja YouTuber mereka, malah guru-guru yang berada pada tahap yang tertinggi di kalangan mereka juga tidak membuat teguran, malah mempertahankan kebatilan dan kesalahan yang mereka lakukan. Kita boleh tengok dalam tempoh 2-3 minggu ni memang terselah akhlak mereka, terselah cara mereka dan pendekatan mereka. Seperti yang kita tahu dalam kes Syihabuddin, sehingga sekarang kita belum dengar lagi beliau memohon maaf terhadap apa yang dikatakannya terhadap Habib Omar. Walaupun dikatakan sebagai mengkritik ilmu, kami telah menunjukkan di manakah kebiadaban beliau terhadap Habib Omar dan perlunya sekurang-kurangnya memohon maaf terhadap penyokong-penyokong Habib Omar. Malah orang yang membuat teguran kepada beliau yang mana di luar daripada golongan-golongan agamawan ini dikatakan sebagai gangster sebab menegur untuk mengingatkan di manakah kesalahan yang dilakukan oleh Syihabuddin. Tapi kita lihat sehingga sekarang Syihabuddin masih tidak rasa bersalah. Masih lagi mengatakan itu kritikan ilmiah walaupun dicampur olehnya dengan kritikan-kritikan sinis yang mana boleh dilihat sebagai biadab, tidak beradab dan jahat. Tapi tidak ada permohonan maaf. Malah golongan mereka, sekali lagi saya sebut, tidak menegur, tidak juga menasihati untuk Syihabuddin membuat permohonan maaf atau menarik balik apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi kita boleh lihat di sini perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah yang berguru, yang mempunyai adab. Jadi kita tahu apabila bersalah, golongan ini akan membuat permohonan maaf dan memberitahu di manakah salahnya supaya orang ramai boleh belajar dan mengetahui akan kesilapan-kesilapan untuk tidak diulangi, untuk tidak diikuti. Bukan sahaja Tuan Guru Rozaini, kita lihat ada beberapa orang asatizah lagi juga apabila ditegur, apabila diberitahu di manakah kesalahan, mereka akan membuat permohonan maaf atau membetulkan fakta dan menerangkan semula di manakah kesilapan tersebut. Memang dalam golongan ahli sunnah wal jamaah ni kita boleh lihat apabila ditegur memang akan membuat permohonan maaf dan membetulkan fakta dan memberitahu di manakah kesalahan itu supaya orang lain tidak terpengaruh dan tidak mengikuti apa yang telah terjadi di dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi di golongan sana bukan mereka tidak melakukan kesalahan, banyak mereka melakukan kesalahan, kesilapan tu banyak ditegur oleh ahli sunnah wal jamaah kepada mereka, tapi mereka masih mempertahankan seperti menegakkan benang yang basah. Setiap seorang malah mempertahankan orang yang melakukan kesalahan itu.
Tidak ada siapa di kalangan mereka nak membetulkan atau nak mengatakan bahawa ini silap, sila betulkan fakta tersebut. Tak ada. Kita pernah dengar mereka memohon maaf. Siapa-siapa saja memohon maaf atau membetulkan kesilapan yang telah mereka lakukan. Jika ada pun yang mengatakan perkara itu silap, dia akan cover balik. Oh, silap atas sebab ini. Kemudian dia hentam balik orang yang menegur tersebut. Itu ada. Itu saya ada jumpa lah. Kan? Mengatakan perkara itu memang salah tapi dia hentam balik. Oh, salah tapi sebenarnya yang tu lagi salah, dia lagi salah, dia buat benda ni, dia buat benda ni. Itu kita ada jumpa orang macam tu. Nak cover balik dia punya kesalahan tersebut, dia hentam balik orang tersebut dengan mengatakan atas sebab-sebab tertentu. Jadi itu bukan permohonan maaf yang ikhlas. Jadi di sini mari kita lihat bagaimana keikhlasan seseorang untuk memohon maaf, dan semoga kita akan ikuti contoh yang ditunjukkan oleh Tuan Guru Rozaini ini. Apabila melakukan kesalahan dan kita telah sedar itu adalah satu kesalahan, mohonlah maaf seperti mana yang dibuat oleh Tuan Guru Rozaini ini dengan penuh tawaduk, dengan penuh keikhlasan, tanpa menghentam semula orang yang menegur itu. Mohon maaf sebagai satu statement, berhenti di situ. Habis. Tak payah nak cover balik dan hentam orang lain semula dengan klip permohonan maaf tersebut. Okey, kita dengar ni dan semoga ia menjadi satu iktibar kepada kita, dan kata-kata yang kesat juga seperti biasa, saya memang tidak akan menyokongnya, dan saya juga mengharap semua orang apabila membuat video, membuat ceramah, membuat penerangan, sama ada YouTuber ke, orang awam ke, jagalah kata-kata anda. Okey, kita dengar permohonan maaf ini. Jadi kita macam tu lah. Kita kena sedar diri kita, siapa kita, yang mana salah memang kena minta maaf, yang mana silap memang kena perbetulkan. Tambah pula kita ni atas nama insan, layak keluar dari khotak wa nisyan, ada lupa, ada silap, mengakulah silap dan salah kita. Mudah-mudahan yang kita perbetulkan silap salah kita, Allah rahmati kita, dan kita saling doakan untuk kita ni benar-benar dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, khasnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang kasih sayang antara satu sama lain, ada amal ma'ruf dan nahi munkar, dan sama-sama kita aslihu, islahkan sama kita untuk sesama kita jadi umat yang baik, untuk kita bangun dan agama Allah SWT ini. Alhamdulillah, terima kasih.